Ada 3 penculik keluar dan terus menangkap Pai Xiaoyan masuk ke dalam van. Dengan segera, van itu berlepas ke tempat lain. Kes penculikan ini menjadi kes yang sangat hangat di seluruh Taiwan pada 1997. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Bemo dan Seram. Apabila polis mengetahui penculik itu telah mencuri dengar dari panggilan telefon di balai polis, itu menyebabkan penculik itu sempat melarikan diri. Kegagalan operasi kali ini menyebabkan pergaduhan dalam balai polis. Akhirnya, polis merancangkan pemburuan besar untuk menangkap semua penculik itu. Penculik itu tidak bercadang menyembunyikan dirinya untuk mengelakkan daripada tumpuan polis. Selepas kes Pai Xiaoyan, sasaran mereka kali ini ialah menculik ahli parlimen Chai Ming-tang. Mereka minta wang tebusan sebanyak 5 juta. Oleh kerana Chai Ming-tang terlalu takut kepada penculik, dia tidak berani melaporkan jenayah itu selepas memberi wang tebusan. Ketiga-tiga penculik itu masih tidak berhenti melakukan jenayah di mana-mana sahaja. Oleh itu, polis berjaya menemui lokasi penculik itu. Dalam operasi tangkapan pada 19 Ogos, polis dan penculik saling menggunakan senjata dan berlakulah pertempuran sengit di kawasan Jalan Wuchang di Taipei. Dalam situasi pertempuran itu, Alin telah dipaksa ke Jalan Nokta semasa dia melarikan diri. Dia tahu dirinya tidak dapat melarikan diri dari polis. Lalu Alin terus melenyapkan diri dengan senjatanya sendiri. Acheng dan Akau pula sempat melarikan diri pada masa itu. Selepas itu, polis menggerah lebih dari 800 pegawai polis menangkap mereka, tetapi masih gagal mencari kedua-dua penculik itu. Operasi pada 19 Ogos itu dipanggil sebagai Wuchang Street Shooting. Pertempuran pada hari itu telah mencipta rekod baru di sejarah Taiwan. Sudah tentu wartawan juga berada di tempat kejadian itu. Mereka juga pertama kali membuat siaran langsung dalam pertempuran itu ke TV. Beberapa hari kemudian, pada tarikh 23 Oktober, tiba-tiba ada kes jenayah berlaku di sebuah klinik di Taipei. 2 orang doktor dan seorang jururawat yang berusia 21 tahun telah tertewas di dalam klinik. Malangnya, jururawat itu telah diperkosa sebelum ditewaskan oleh pelaku itu. Dalam siasatan kes klinik ini, polis sahkan bahawa pelaku itu adalah Acheng dan Akau yang melarikan diri. Mengapa penculik itu tiba-tiba menyerang ke klinik itu? Alasannya ialah Akau telah menonton filem tentang perubahan wajah di TV. Maka dia memaksa ketiga-tiga orang itu untuk melakukan pembedahan ke mukanya. Selepas selesai pembedahan mukanya, mereka terus menewaskan doktor dan jururawat itu. Selepas 1 bulan pada tarikh 17 November, Akau akhirnya meredakan kewaspadaannya. Dia terus keluar rumah dan berjalan-jalan di luar. Tidak lama kemudian, dia tidak sangka polis telah mengenalinya semasa dia di luar. Polis terus tidak berhenti mengejarnya, sehingga dia dikepung oleh ramai polis. Akau merasakan dia tiada cara lain untuk melarikan diri. Akhirnya dia juga mengakhiri dirinya dengan senjatanya. Keesokan hariannya ialah 18 November. Acheng adalah banduan terakhir di dalam senarai polis. Dia memecah masuk ke rumah Taipei pada tengah hari. Dia juga cuba memperkosa sepasang adik-beradik di dalam rumah itu. Nasib baik, polis sempat bergegas ke rumah mereka. Akhirnya, Acheng tidak sempat melakukan apa-apa kepada adik-beradik itu. Lalu Acheng berjaya melarikan diri dari tangkapan polis itu. Pada jam 7 malam, Acheng mencuri-curi masuk ke rumah South African Military Attaché McGill Alexander. Acheng mengambil Alexander dan keluarganya sebagai tembusan untuk berhadapan dengan polis yang memegang senjata. Dia berkata dia telah dianiaya oleh pihak polis. Dia juga meminta wartawan antarabangsa untuk menemu duga dengannya. Pada pukul 8.40 malam, kedua-dua pihak polis dan Acheng memulakan pertempuran senjata. Dalam pertempuran itu, telah melukakan Alexander dan anak sulung perempuannya.
Selepas rundingan antara polis dan Aceng, Aceng bersetuju membebaskan dua yang terluka untuk dirawat. Selepas Alexander dan anak sulung perempuannya berjaya diselamatkan keluar dari pintu belakang, tiba-tiba sekumpulan wartawan tidak rasional berpusu-pusu mendekati mereka. Mereka terus berusaha mengambil gambar dan menemuduga kepada mereka. Walaupun ambulans sudah sampai ke rumah tersebut, tetapi penyelamat tidak dapat sampai ke tempat kejadian kerana dihalang oleh sekumpulan wartawan. Nasib baik, kedua-dua yang cedera sempat masuk ke ambulans. Walaupun penyelamat telah mengambil banyak masa. Tidak lama kemudian, salah satu wartawan memulakan siaran langsung dan menelefon menemuduga dengan Aceng. Aceng tidak kisah dirinya didedahkan oleh media. Dia juga cuba menafikan semua jenayah yang dibuat olehnya. 今天要负起最后的一个责任，人不管怎么样，你说你过去做了这么多罪行，但你要负责任嘛，对不对？怎么样表达你了？好了。 Perbualan tersebut mengambil selama 8 jam di dalam telefon itu. Oleh kerana ramai wartawan tidak mahu melepaskan peluang itu. Mereka tidak mahu menamatkan temuduga itu. Keadaan ini telah menjejaskan rancangan rundingan yang dijadualkan oleh polis. Sehingga pada jam 5 pagi keesokan harinya, polis barulah berjaya bercakap dengan Aceng. Polis membawa isteri Aceng dari balai polis ke rumah Alexander. Isterinya, ibu mentuanya dan kedua anaknya cuba memujuk Aceng. Tidak lama kemudian, Aceng barulah melepaskan semua tebusan. Pada jam 7.54 malam, selepas Aceng membebaskan tebusan terakhir, Aceng tidak melawan dan membiarkan polis membawanya ke balai polis. Operasi 24 jam ini akhirnya berakhir. Selepas Aceng ditangkap oleh polis, polis membuat perbandingan DNA ke semua kes-kes jenayah yang lalu. Akhirnya, ia disahkan bahawa dia telah melakukan lebih daripada 19 kes perkosaan semasa melarikan diri. Semua mangsa tersebut hanya berumur 13 tahun ke 60 tahun. Mangsa itu takut ditewaskan oleh Aceng, maka mereka tidak berani melaporkan ke balai polis. Pada 24 Disember 1998, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung kepada Aceng. Hukuman itu akan dilaksanakan pada 6 Oktober 1999. Akhirnya, tamat ketiga-tiga orang yang kejam itu dan mereka tidak dapat lagi membahayakan orang lain selama-lamanya. Semoga Pai Xiaoyan rest in peace. Sekian cerita kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Terima kasih menonton video ini. Jaga kesihatan, kita jaga kita.